Pahang, Datuk Fauzi Abdul Rahman, untuk beliau menyampaikan ucapan selamat datang yang ringkas sempena kedatangan Datuk Seri ke Lipis ini. Dengan ini saya mempersilakan Datuk Fauzi untuk menyampaikan ucapan beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha wan chang hao, manakem. Saudara Rizal selaku pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum PKR, yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Saudara Nizam, Saudara Roslan, Saudara Haji Abbas, Saudara Zakaria, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya nak memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang-panjangnya untuk berbicara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya nak nyatakan bahawasanya Lipis ini adalah bukan tempat yang asing atau usang bagi saya, kerana pada tahun 1941 saya belum dilahirkan. Ayah saya Abdul Rahman bin Haji Talib ditangkap di Kota Baru kerana ditangkap oleh Inggeris ketika itu. Tahun 43 tak silap saya, 43 ditangkap oleh Inggeris, nak dibawa ke Singapura untuk court martial. Orang Inggeris masa itu sedang berlawan dengan nasionalis Melayu, dan dia ditangkap di Kota Baru, nak ditembak, nak di court martial di Singapura. Tetapi sampai ke Bukit Betung, ada seorang hamba Allah dan rakan-rakan dia. Antara orang yang menyelamatkan ayah saya adalah orang yang daripada daripada Kampung Keledek, arwah Wahid Sahaya. Saya ingat dah arwah, baru meninggal 2 tahun 3 tahun dahulu. Dia dengan geng-geng dia menyelamatkan ayah saya dengan ambush, menyerang kereta api yang membawa arwah bapa saya, berhenti ambush di Bukit Betung dan menyelamatkan orang tua saya. Jadi tempat ni memang bersejarah. Pernah dulu datang di sini, nak ingat tuan-tuan, membantu Tan Sri Ghazali Syafi'i calon UMNO bertanding di Kuala Lipis. Saya pun dulu ahli UMNO. Ayah saya orang UMNO, bapa saya orang UMNO, tok saya UMNO, tok nyang saya UMNO. Tok nyang kepada tok nyang saya, I don't know. Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO yang ditubuh pada tahun 1946 oleh insan-insan seperti On Jaafar, Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, masa itu Datuk Razak, Tun Ismail, Bahaman Samsudin, Aziz Ishak, ditubuhkan di Istana Johor pada tahun 1946. Tuan-tuan, kita datang sini nawaitu kita nak menegakkan satu perjuangan berteraskan pada kebenaran dan keadilan. Hari ini saya yakin bahawasanya tuan-tuan tadi berniat dengan ikhlas di atas syur daripada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ikhlas dalam memberi derma. Nawaitu, niat tuan-tuan beri derma ini nak action pada seminar dapat pahala setakat itu. Tetapi kalau niat tuan-tuan nak menyambung, nak membantu perjuangan jihad menegakkan sebuah kerajaan yang adil, percayalah bahawasanya Allah akan memberi ganjaran. Dalam arti kata lain, Nabi kita berpesan, setiap amal bergantung kepada niat. Tuan-tuan dan puan-puan, niat orang-orang UMNO dulu, tubuh UMNO ni. Saya nak supaya kita dengar sini, dan orang-orang ahli UMNO yang ada dalam ni, yang dengar daripada jauh-jauh, yang kawan-kawan kita dalam UMNO, tuan-tuan terang kepada mereka. Nawaitu orang macam Tengku Abdul Rahman, On Jaafar dan sebagainya. Nawaitu dia ikhlas nak menyatukan bangsa, menegakkan Islam, mendaulatkan Islam, menegakkan bahasa Melayu dan memerdekakan negara kita. Begitulah nawaitu pemimpin-pemimpin dulu dalam menubuhkan UMNO, membentukkan UMNO. Tuan-tuan, sebab itu bila niat mereka suci, mereka bersatu, berjaya mereka merdekakan negara kita, menentang Malaysian Union, merdekakan negara, mendaulatkan raja-raja, mendaulatkan bahasa Melayu, mendaulatkan Islam dalam negara kita. Tetapi UMNO yang dilahirkan pada tahun 1946 dah mati. Apabila Tengku Razali Hamzah bertanding lawan dengan Dr. Mahathir,
hakim jatuh hukuman bahawasanya UMNO diharamkan pada tahun 1988. UMNO itu dah mati. Yang ada ni UMNO yang dihidupkan sebalik semula ni bukan oleh orang Melayu. Yang dihidupkan semula ni oleh seorang hamba Allah bernama Mahathir Mohamad Koyakuti. Koyakuti ni anak India, tuan-tuan. Kalau saya bapa saya India, saya keluar di dalam dunia ini, maka saya adalah India, anak India. Bapa saya India, mak saya Melayu, saya India. Mak saya orang putih, saya ni India, saya ni anak India. Saya Tengku, anak saya akan dilahirkan sebagai Tengku. Kalau mak dia Tengku, saya ni orang biasa, tak ada Tengku. Bermakna kita keturunan ni mengikut bapa kita. Kalau bapa kita India, apa kita nak malu? Ini kan dia duk cakap ni, dia menghina orang Melayu. Dia anak India. Mahathir Mohamad adalah anak India. Full stop. Tahu tak? Dia nak ngapa Melayu pun dah lupa. Dia balik Kerala. Dia pergi ke Kerala, India. Dia berbangga. Wahai tuan-tuan, orang Kerala, saya ni bangga. Saya walau sebagai anak orang India pun boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Dekat sini dia lebih Melayu daripada Melayu yang menolak hukum hudud hukum Allah. Tuan-tuan, Nawaitu dia menubuhkan balik UMNO. Ini bukan UMNO lama ni. Ini UMNO baru. Tengku Razali pun nak tubuh juga UMNO. Tak boleh. Dia tulis. Boleh kerana Tengku Razali datang kemudian. Parti dia tu parti semangat 46. Tak tubuh UMNO dah. Mahathir tubuh UMNO baru. Apa nawaitu dia? Apa niat Mahathir Mohamad tubuh balik UMNO? Bukan nak mendaulatkan Islam. Dia tak faham. Anak India tak faham. Dia bukan nak mendaulatkan orang Melayu kerana dia bukan orang Melayu. Bapa dia India. Dia tidak faham adat dan adab orang Melayu. Dia tak faham adat dan adab beraja Melayu. Dia tubuhkan balik UMNO ni kerana dia nak mengekalkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sama tak nawaitu yang India, anak India ni dengan nawaitu Tengku Abdul Rahman dan Tun Razak dulu? Sama tak? Tak sama. Bila tak sama tuan-tuan, maka nawaitu tak sama. Dulu suci nawaitu, suci keputusannya. Bila kerepot nawaitu, maka kerepot hasil daripada perbuatan Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, saya nak mula begini sebab apa? Saya nak banding pada tuan-tuan, pemimpin bila nawaitu tu lain, pemimpin yang dulu dengan pemimpin yang sekarang berbeza. Sebab itu kita nak tukar. Pemimpin kita yang dulu, tuan-tuan, saya nak sebut 2-3 je nama. Dia ramai sebenarnya. Termasuk Syusin, Bahman, Samsudin, Samantan dan sebagainya. Tapi nak saya sebut 2 yang besar-besar. Yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tuan-tuan, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah anak raja. Memiliki rumah 4-5 biji banglo. Di mana? Di Alor-Star, di Pulau Pinang. Bila nak memperjuangkan kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman tengok nak pergi nak beli tiket ni, nak berunding dengan England. Dia terpaksa beli tiket. Tak ada duit. Jual sebiji rumah. Nak satukan orang Melayu. Nak kumpulkan orang Melayu. Jual lagi rumah. Nak memerdeka, menuntut kemerdekaan. Jual lagi rumah. Akhirnya, Tengku Abdul Rahman habis rumah dia jual. Tuan-tuan, bila dia letak jawatan pada tahun 1971, Tengku Abdul Rahman, anak seorang raja tadi, yang memiliki 4-5-6 biji rumah banglo, akhirnya sebiji pun tak ada. Bila Tengku Abdul Rahman letak jawatan 71, Tun Razak mempengusikan kabinet. Nak panggil Tengku Abdul Rahman. Mana Tengku Abdul Rahman? Rakan-rakan dia kata, "Nu duduk kat hotel Chokia. Harga RM12 ke RM9 10 sen satu malam." Di mana? Di Jalan MB. Hotel apa? Hotel Malaya, Hotel Merdeka. Tengku Abdul Rahman 13 tahun menjadi Perdana Menteri. Berhenti jadi Perdana Menteri. Tak ada sebiji rumah pun. Tuan-tuan. Tun Razak. Tuan-tuan tahu Tun Razak anak Pahang. Duduk di mana? Di Pekan. Apa? Di mana rumah dia? Dekat dengan jambatan. Betul tak? Dekat dengan jambatan. Rumah dia dibanding dengan rumah sebelah yang dimiliki oleh Tengku Arif Mendara Pahang, ibaratnya macam garaj kepada sebuah rumah banglo yang besar. Itulah rumah Perdana Menteri Tun Razak semasa dia menjadi Perdana Menteri, dan bila dia pergi ke England untuk berubat, balik-balik menjadi jenazah, mati. Ingatkah ke cerita ni? Sebab saya nak mengejar masa. Tuan-tuan, bila Tun Razak balik mati, yang jadi Perdana Menteri Hussein On, isteri Hussein On Suhaila,
Suhaila adalah kakak pada Raha. Raha adalah isteri Tuan Razak. Suhaila bertanya dengan Raha, wahai Raha, kamu nak duduk mana? Oleh kerana sekarang Tuan Razak dah tak ada. Nak duduk, nak balik Johor. Tuan Raha kata tak ada rumah. Habis nak duduk mana? Nak duduk Kuantan, nak duduk Pekan. Tak ada keluarga. Dalam istilah lain, Perdana Menteri yang kedua, sebiji rumah pun tak ada bertambah semasa dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, saya nak ringkaskan cerita, nak mengabar pada tuan-tuan. Pemimpin dulu, Tengku baik, Tuan Razak baik, Aziz Haq baik, Tuan Ismail baik, Tuan Rahman baik. Semua manusia ini, mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka, nyawa mereka untuk kepentingan rakyat, untuk kebahagiaan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Betul tak? Tetapi pemimpin pada hari ini, dia mengorbankan rakyat untuk kepentingan diri dan keluarga mereka sendiri. Betul tak? Masakan kalau tidak, belum habis penggal jadi menteri besar, bukan jadi Perdana Menteri. Belum habis penggal jadi menteri besar, tiba-tiba dah boleh beli rumah 24 juta. Tahu tak? Belum habis penggal jadi menteri besar, dah boleh beli rumah 24 juta. Belum habis penggal suami menjadi Perdana Menteri Malaysia, boleh beli cincin 27 juta. Dari mana duit ni datang? Tuan-tuan, ni ringkas cerita je lah. Dari mana duit ni datang? Dari beli kapal selam tak boleh menyelam, dari beli kapal terbang yang tak ada enjin. Dia korbankan. Dari mana dapat duit ni? Dari, menabung dari kecil sampai tua. Pundek pula. Pundek tak baik, mencarut. Porak. Bohong, pembohong. Tuan-tuan. Sebab itu, Datuk Seri Anwar kata, hari ini kita memerintah, hari esok minyak kita turun. Boleh buat tak? Boleh. Pasal apa? Bila minyak harga biasa, kerajaan menerima duit 60 bilion daripada Petronas. Bila naik harga minyak, tuan-tuan, bila naik harga minyak, Petronas bayar kepada kerajaan Malaysia 30 bilion tambahan. Sebanyak 90 bilion. 90 bilion. Daripada 60 naik 90 bilion. Datuk Seri Anwar selalu sebut, ambil 10 bilion daripada 30 bilion tadi. Ambil 10 bilion daripada 30 bilion, subsidi minyak. Minyak tak naik, rakyat pun happy. Rakyat suka, betul tak? Ini dia tak ambil. Dia buat macam mana? Dia naik pula harga minyak. Sebab apa? Dia mahu yang duit 10 bilion itu. Sebab apa mau duit itu 10 bilion? Nak beli kapal selam tak boleh menyelam. Nak beli kapal terbang tak ada enjin. Sebab apa? Dia nak ambil komisen. Dia tak peduli rakyat. Tak ada perasaan cinta, kasih sayang pada rakyat. Dia tak peduli. Naik barang-barang naiklah. Itu awak punya pasal. Sebab itu tuan-tuan, apa kaitannya harga minyak ni dengan yang saya sebut tadi? Tuan-tuan, bila minyak naik, kerajaan naik harga minyak, kita pun beli minyak RM90. Minyak naik, barang naik, harga barang naik. Betul tak makcik? Barang naik. Tak berhenti setakat itu. Elektrik ni dia pakai gas. Dia pakai diesel. Bila minyak naik, barang naik. Lama-lama elektrik tak tahan. Elektrik pun naik harga. Barang lagi sekali naik. Kita pakai air. Air pakai elektrik. Elektrik sedut air. Pam ni sudut air, bawa ke tangki, hantar rumah kita. Elektrik naik, air pun naik. Pertama, minyak naik, barang naik. Elektrik naik, barang lagi naik. Air naik, barang lagi naik. Yang susah orang kampung, yang atas dia tak peduli. Betul. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya tak nak cakap banyak-banyak. Sebab saya hari ni, saya nak bagi peluang yang terbaik kepada Datuk Seri Anwar. Satu perkara saya nak ucap tahniah kepada pihak penganjur, dan lebih lagi tahniah kepada orang Lipis. Saya tengok hujan macam mana pun tak lari. InsyaAllah ini satu petanda yang baik. Satu petanda yang baik. Tuan-tuan tak lari. Basah ada yang basah kuyup, saya tahu. Ada duduk bawah payung. Tapi payung macam mana lah, boleh menahan. Kita nak cari payung lain ni. Payung kerajaan baru apabila kita meminta, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan sama hati sekalian, gitulah keadaannya. Tuan-tuan, sebelum saya duduk, tuan-tuan fikirlah pada saya. Tuan-tuan tolong balik ke rumah, tolong berfikir untuk saya. Siapa ada jawapan, tolong hantar saya SMS pada saya. Tuan-tuan sedar tak? 3 hari dulu, pada satu hari setiausaha pakat PKR Negeri Pahang jalan-jalan tengah bandar. Tiba-tiba dia nampak seekor babi. Tuan-tuan, babi hutan duduk dia di hutan. Tetapi di dalam bandar Kuantan baru ni 3 hari yang lalu, babi hutan tu terjumpa di tengah bandar Kuantan.
Datang dari mana babi ni? Hai, babi betul babi ni. Tuan-tuan, orang kejar babi. Tuan-tuan tahu lah babi tu pergi mana? Lari ke mana? Babi tu pergi masuk masjid. Duduk masjid. Lalau lagi pada masjid. Dia lari ke mana? Dia pergi belakang tu, pejabat agama Islam faham. Hai, apa alamat ni? Ulama. Imam Ghazali kata, baiknya kita sebagai ummah kerana baiknya umara. Umara itu pemerintah. Baik ummah, baik kerana baiknya umara. Baik umara kerana baiknya ulama. Imam Ghazali berpesan, baiknya ulama. Ulama yang teruk apabila dia takut pada hamba Allah, dia takut pada raja, dia takut pada menteri besar, dia takut pada SS, lebih dia takut pada Allah. Dia takut pada hamba Allah, lebih dia takut pada Allah. Bila jadi macam itu, inilah jawapannya. Babi pun duk pergi masjid, duk cari zakat. Tuan-tuan yang perempuan sama hati sekalian, masa saya sudah cukup, saya tak nak saya nak bagi tuan-tuan peluang. Inilah terbaik. Datuk Seri Anwar datang sini. Tuan-tuan tadi, Datuk Ibrahim Tuhaman kata, Datuk Seri Anwar umum nak letak jawatan kalau tak menang. Ada orang kata itu satu ugutan. Bagi saya nampak, saya berkawan dengan dia dari sekolah. Dari sekolah, dia mencakap macam ni dah. Kalau ada orang susah, nampak orang susah, dia ajak saya pergi tolong. Kadang-kadang saya dulu anak menteri, memang banyak duit. Orang lain dapat RM50, saya dapat RM100. Tengok orang susah, dia ajak kita sama-sama ta'zin sikit seorang untuk membantu. Dan daripada dulu sampai sekarang tak putus asa. Saya sokong pandangan daripada Datuk Tuan Ibrahim Tuhaman. Tidak ada sekatan kepada tak ada limit. Tak ada limit. Kita lawan tetap. Lawan tetap. Kerana kita nak mempertabatkan bangsa kita, bangsa Malaysia di tanah air kita yang dizalimi oleh pemerintah tadi, ulama umara tadi yang tak tahu di mana hujung pangkal sekarang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian,